Hai detektif muda, bayangkan Al-Quran sebuah buku ajaib turun dari langit selama 23 tahun bermula pada tahun 610 Masihi. Ia mempunyai 114 bab yang dipanggil surah dan 29 daripadanya bermula dengan huruf pelik seperti Alif Lam Mim atau Kaf Ha Ya Ain Sad. Ini adalah huruf muqatta'at kod rahsia Tuhan dan inilah petunjuk besar pertama. Nombor 237 menghala terus ke surah 2, 3 dan 7. Mari kita pecahkan misteri ini bersama-sama. Terdapat 29 surah istimewa. 2, 3, 7, 10, 19, 19, 20, 26, 32, 40, 60 dan 62. Ia mempunyai 16 kombinasi huruf yang beza seperti Hamim atau Nu yang muncul sebanyak 63 kali. Surah-surah ini terbagi kepada 4 kumpulan. 9, 2, 11, 5, 19, 2, 7, 36, 40 dan 2, 50, 63. Jumlahnya sama dengan 23 tahun. Lebih hebat lagi, mesej pertama sebelum Navid Pan bersejumpigi adalah 2 tan skon siku. Menjoinkan 2 mentir dan 7 sepanda X permulaan bayar dia. Hai kawan-kawan, 29 surah muqatta'at ini bukan hanya duduk diam. Mereka melompat dan berpusing seperti tarian rahsia. Selama 23 tahun, 4 kumpulan mereka dan jeda rahsia seperti 3, 5 dan 17 bergerak mengikut rentak dengan 2, 3, 7 menggetuk jari kaki ke surah 2, 3 dan 7. Jom sertai lantai tarian. 29 surah ini mempunyai 9 jeda yang melompat-lompat seperti 46 antara surah 33 dan 7. 5 lompatan, 21, 25 antara 10 dan 26 dan 1 lompatan besar 17, 51, 67 antara 10 dan 6, 12. Jeda itu sepadan dengan 11 solat yang kita laksanakan setiap hari. Malah nombor-nombor itu pun berpusing. Tambahkan beberapa surah, balikkannya dan bam, 2, 3, 7 muncul menunjuk ke surah 2, 3 dan 7 seperti lampu sorot. Ia seperti rentak titisan hujan. 3 ketukan menarik Anda masuk, 5 ketukan membuat Anda bergoyang dan 17 ketukan membuat Anda melompat. Dari tahun 611 hingga 6332 Masihi, 23 tahun Al-Quran sepadan dengan kecondongan bumi 23 memutar dunia ke dalam tarian ini. Setiap 250 tahun, seperti 2047 melakukan putaran kecil berkata, tangkap saya kalau boleh. Dengan 29 hari bulan berlalu, ia adalah rentak yang tiada siapa boleh tiru. Mencabar kita dengan cubalah. Hati conversant. Ritme yang melantun ini, 9 jeda dan 237 menunjukkan lantai tarian yang sempurna. Kamu tak boleh menari lebih jauh lebih ini. Dengan susah 2-3 memimpin tahunan. Hai kawan-kawan. Macam mana kalau 29 yang muqatta'at ini sebenarnya berbual dengan langit? Selama 23 tahun, mereka bergabung dengan bintang-bintang yang berkelip, bulan yang bersinar, dan nombor ajaib 237 menunjuk kepada surah 2, 3 dan 7. Jom kita terbang dan lihat bagaimana alam semesta menyertai pemburuan harta karun kita. 29 surah ini sepadan dengan 29 hari yang diambil bulan untuk berubah dari kurus ke penuh. Ada satu jurang besar, 17 langkah, 5162 antara surah 50 dan 68, seperti serangga riang-riang yang berbunyi setiap 16 tahun. Dan lihat nih, ada nombor yang berpusing dan terbalik, seperti sihir surah Cutika mendarat pada 237, memancarkan sinar bintang pada surah 2, 3 dan 7. Al-Quran berkata, lihatlah bintang-bintang dan bulan. Dan 29 surah ini membalas dengan kerdipan. Bayangkan solat 11 kali sehari di bawah bulan yang berumur 29 hari. Hebat kan? Dari tahun 610 hingga 632 Masihi, 23 tahun itu sepadan dengan kecondongan bumi 34 gede memutar langit ke dalam permainan kita. Setiap 250 tahun, seperti tahun 2457 berkelip seperti tahi bintang. Ia seperti tepukan langit yang tiada siapa boleh tiru. Cuba buat macam ni. 20 surah ini dengan 200 mengenai mana adalah kod langit. Kayu di sekian ini dengan surat cantik kikir 7 yang paling tering. Apa pengembaraan kita kali ini? Hai kawan-kawan, 14 kombinasi huruf muqatta'at seperti Alif, Lam, Mim dan Hamim adalah seperti blok binaan yang sangat kuat. Surat. Selama 23 tahun, ia menyusun 29 surah nombor ajaib 2-3-7 muncul untuk menonjolkan surah 2, 3 dan 7. Jom ambil blok mainan kita dan bina sesuatu yang hebat. Apa harta karun kita? Terdapat 15 set huruf istimewa. Seperti muncul 7 kali Hamim, 36 kali melintasi 7 surah. Kaf dan Nun berjumlah 63 kali 29 surah.
Surah memperluka menyembunyikan rahsia. Nombornya bertukar menjadi 22 menunjukkan kepada surah 2, 3, dan 7. Daripada hanya 24 huruf Arab, blok-blok ini membina 71 patah perkataan dalam Al-Quran, seperti menara gergasi. Kenapa Suron berkata, pena menghebat, hena, dan huruf-huruf ini adalah blok paling menarik. Kembali pada tahun 619 Masihi, Alif Lam Mim adalah seperti batu bata pertama, memulakan surah-surah besar selama 23 tahun. Kecondongan bumi sebanyak 23 memutar menara dengan tepat, dan setiap 2000 tahun, seperti 2044 muncul seperti bendera di atas. Dengan 12 solat dan 29 hari bulan, ia adalah susunan yang goyah dan menakjubkan tidak dapat dibina semula. Cuba lagi. Penemuan hebat 16 blok huruf ini dengan 207 memegangnya dengan kukuh adalah binaan super. Kamu tak boleh kalah ini. Dengan surah 2, 3, dan 2 berdiri ke atas. Hai kawan-kawan! Pasukan 1 memulakan pemburuan harta karun selama 23 tahun kita. Ia terdiri daripada 9 surah, 2, 3, 10, 11, 12, dan 19, bermula dengan huruf hebat seperti Alif Lam Mim. Dan tahu tak? Nombor ajaib 2, 3, 7 muncul untuk surah 2, 3, dan 7. Mari kita beri sokongan kepada mereka. 9 surah ini dimulakan dengan huruf istimewa, Alif Lam Mim, dalam surah 2, 3, 10, 13, Set, dan Alif Lam Ra 16. Jumlahnya ialah 87, tetapi ada kejutan. Beberapa muka surat menunjukkan 2/3 seperti kod rahsia dari baris pertama, merujuk terus kepada surah 2, 3, dan 7. Ada sedikit ruang, 3 langkah penam antara 3 dan 2 seperti lompatan untuk kita mula. Ia seperti loceng permulaan perlombaan besar. Surah 2 berkata, mari kita mula. 22 pada tahun 610 Masihi menanam benih yang tumbuh selama 23 tahun. Kecondongan bumi sebanyak 23,4 lalu menetapkan garisan permulaan dengan tepat. Dan setiap 20 tahun, seperti 2045, 237 muncul seperti pusingan kemenangan. Dengan sorakan 11 solat dan kiraan 29 hari bulan, surah-surah ini memulakan pesta yang tiada tandingan. Kalahkan ini. 9 surah pasukan 1, dengan 237 berkibar megah, memulakan keseronokan. Kamu sebut batas ini. It's voltwaun kesebutan ciuman hului sebakara. Berserentavol serlibs benex do. Man terus ke spimbardin kit. Apa agaknya pengembaraan kali ini? Hai kawan-kawan, tim 2 ni ada kisah penuh liku-liku dalam pemburuan harta karun 23 tahun kita. 5 surah, 19, 20, 26, 27 menyelinap melalui labirin hutan. Dan ini dia bahagian yang menarik. Nombor ajaib 237 muncul untuk menonjolkan surah 2, 3, dan 7. Jom elak pokok menjalar dan cari jalan keluar. Apa harta karunnya? Kelima-lima surah ini datang dengan huruf-huruf permulaan yang unik. Kaf Haya Ain Sat, Tasin Mim, Tasin, Tasin Ra, dan Kaf Wam. Ia muncul antara tahun 616 dan 622 Masihi ketika Nabi menghadapi cabaran besar. Cuba tambah 19 plus 20 plus 20 27 plus 20 40, tapi kita ubah sedikit nombor tu macam rahsia. Dan 237 muncul, menunjuk ke arah surah 2, 3, dan 7 seperti anak panah tersembunyi. Kenapa seronok? Macam teka-teki hutan. Dulu 6 tahun Masihi, Kaf Haya In Sat buat orang tercengang. Apa tu? Surah-surah ini berkembang selama 3 tahun di masa suka macam ninja. Kecondongan bumi 234 memutar labirin dengan tepat. Dan setiap 250 tahun macam tahun 2057 muncul macam pintu rahsia. Dengan bisikan 11 solat dan cahaya 29 fasa bulan, surah 19 memberi semangat. Tangan, teruskan. Satu ujian sukar yang suka dipecahkan. Cuba ini. Seru. Penemuan hebat 5 surah tim 27 menyelinap masuk adalah kod rahsia tak dapat selesaikan. Dengan surah 2, 3, dan 7 bersinar sebagai ketua labirin. Apa agaknya pengembaraan kali ini? Hai kawan-kawan, tim 3 ialah pasukan perkasa dalam pemburuan harta karun 23 tahun kita. Ia merangkumi 7 surah 36, 37, 39, 40, dan 42 memperlihatkan kekuatan mereka dengan huruf-huruf yang hebat. Dan, tahukah anda, nombor ajaib 237 muncul seperti jubah hadiwira untuk memberi semangat kepada surah 2, 3, dan 7. Mari kita bertenaga.
Apa harta karunia? Ketujuh-tujuh surah ini mempunyai keistimewaan dengan huruf-huruf permulaannya. Yasin, Set, 37, Banblom, Pampan, Pembat, Hamim. Tambahkan semuanya. 397, 950, 1, juga. Tetapi inilah kelainan yang lebih menarik. Surah Mapat 2 menyembunyikan 237 dalam nombornya, seperti kuasa rahsia menunjukkan kepada surah 2 dan 7. Hamim muncul sebanyak 336 kali dalam surah-surah ini, menjadikan pasukan ini sangat hebat. Mengapa ia menyeronokkan? Ia seperti pertarungan adiwira. Pada tahun 622 Masehi, ketika Nabi semakin kuat, surah-surah ini turun dengan penuh bersemangat. Surah 40 berkata, berdiri teguh. Mereka tersebar dalam tempoh 23 tahun, sepadan dengan kecondongan bumi 23 yang memutarkan dunia dengan tepat. Setiap 250 tahun seperti 2045, 27 muncul seperti sorakan kemenangan. Dengan 11 solat yang dipanjatkan dan 29 hari bulan yang bersinar, kekuatan pasukan ini mencabar semua orang. Tandingi aku, Bab. Penemuan hebat 7 surah tim 3 dengan sokongan 237 sangat kuat. Kamu tak dapat kalahkan ini. Dengan surah 2, 3, dan 7 melambung sebagai wira terhebat. Apa pengembaraan kita? Hai kawan-kawan, tim 4 adalah penamat hebat untuk pemburuan harta karun 23 tahun kita. Hanya 2 surah, 50 dan 60 meletup seperti bunga api untuk menutup pertunjukan. Dan inilah dia nombor ajaib 2337 berkilauan di langit, bersorak untuk surah 2, 3, dan 7. Mari kita raikan. Apa khazanahnya? Kedua-dua surah ini hadir dengan huruf permulaan yang mempesona Qamar dan Nun. Tambahkan mereka 50 plus 68 angkuan 112. Tapi tunggu, putar beberapa nombor seperti helah kira detik terakhir dan 237 meletup ke dalam pemandangan menunjuk ke surah 2, 3, dan 7. Mereka mendarat lewat antara 630 dan 632 Masehi menutup pembukaan besar Al-Quran dengan dentuman. Kenapa seronok? Ia seperti pesta bunga api. Surah 68 berkata, pena memerintah. Dan surah-surah ini muncul tepat ketika Nabi menyelesaikan misinya pada tahun 632 Masehi. Lebih 23 tahun, mereka sepadan dengan kecondongan bumi 23,4 deglai, memutar langit menjadi penamat yang hebat. Setiap 20 tahun, seperti 2047 berkelip seperti bunga api. Dengan 11 solat bersorak dan 29 hari bulan bersinar, ia adalah pengakhiran yang mempesonakan yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapapun. Tiru ini. It's just Vanderbilt. Penemuan hebat 2 Children Sim 4 dengan 7 menyalakan api, memeterai perjanjian. Kamu tidak boleh mengalahkan dia. Dengan surah 2, 3, dan 7 berkilauan sebagai bintang penamat yang hebat. Selamat kembali pengembara harta karun. Sebelum kita selami misteri Muqatta'at, mari tambah satu lagi petunjuk dalam pencarian kita. Pernahkah terfikir bagaimana mesej tersembunyi boleh berada di depan mata, menunggu untuk ditemui? Anggaplah Muqatta'at seperti kunci rahsia. Ia seperti bisikan angin menanti telinga yang tepat untuk mendengarnya. Huruf-huruf ini bukan sekadar simbol rawa. Ia menyimpan makna yang lebih mendalam yang menghubungkan langit, bumi, dan hati kita. Bayangkan ini, setiap kali kamu melihat huruf seperti Alif Lam Mim atau Kaf Ha Ya Ain Sad, kamu sedang berdiri di pintu masuk ke dunia tersembunyi. Huruf-huruf ini seperti pintu ajaib. Bukalah dan kamu akan temui kisah, hikmah, dan rahsia yang telah menanti selama berabad-abad. Dalam babak ini, kita akan terokai bagaimana huruf-huruf ini mungkin berkaitan dengan peristiwa kosmik. Sama seperti bintang yang memandu arah pelayar pulang, Muqatta'at membimbing kita melalui Al-Quran. Ia selari dengan kitaran bulan, corak matahari, dan juga kecondongan bumi. Hebat kan? Jadi, sambil kita teruskan perjalanan ini, bukalah mata dan berfikirlah dengan ingin tahu. Muqatta'at bukan sekadar huruf, ia adalah jambatan kepada pemahaman yang lebih tinggi, menghubungkan kita dengan hikmah ilahi Al-Quran. Bersedia untuk mengetahui lebih lanjut? Mari selami lebih dalam misteri Muqatta'at dan lihat khazanah apa yang menanti kita. Seterusnya, bagaimana kalau 29 surah yang dimulai dengan Muqatta'at mempunyai kan istimewa dengan langit dan alam semula jadi? Jom kita terokai ide yang menarik ini. Huruf-huruf tunggal dari abjad Arab ini muncul di awal 29 surah dalam Al-Quran. Ia menarik perhatian kerana tidak membentuk perkataan yang kita gunakan dalam perbualan seharian.
Bayangkan jika huruf-huruf ini bercakap dengan langit. Ia berdiri sendiri, tidak membentuk sebarang perkataan yang kita gunakan dalam bahasa seharian, mengajak kita untuk merenung makna tersiratnya. Huruf-huruf misteri ini mungkin satu huruf seperti kaf atau gabungan seperti alif lam mim. Setiap gabungan adalah unik dan muncul di awal surah tertentu, menetapkan nada misteri dan penghormatan. Anggaplah ia seperti kod rahsia atau teka-teki yang Allah berikan kepada kita untuk direnungkan. Ia mengajak kita untuk merenung makna dan mesej yang mengikutinya dalam teks Al-Quran. Setiap huruf mempunyai makna dan kepentingan yang mendalam, tetapi tafsiran tepatnya tetap menjadi misteri, bahkan kepada para sarjana yang paling berpengetahuan. Ini telah membawa kepada pelbagai tafsiran dan teori dari masa ke masa. Ada yang percaya ia mewakili nama-nama Allah atau sifat-sifatnya, sementara yang lain melihatnya sebagai petunjuk kepada tema utama surah yang mendahuluinya. Tafsiran ini menambah lapisan kedalaman kepada pemahaman kita tentang Al-Quran. Tertarik? Mari kita selami lebih dalam mengapa huruf-huruf ini begitu penting dalam Al-Quran. Ia bukan sekadar huruf, ia adalah jemputan yang mendalam untuk meneroka kebijaksanaan ilahi dan keindahan rumit wahyu Al-Quran. Hai kawan-kawan, 29 surah Muqatta'at ini main sembunyi-sembunyi dengan kita. Antaranya 9 jurang rahsia macam 3, 5 dan 17 menyembunyikan khazanah selama 23 tahun. Dan teka siapa yang mengintai. Nombor ajaib 2377 menunjuk ke surah 2, 3 dan 7. Jom cari. Ada 9 jurang antara 29 surah. 3 langkah mata 6 antara 3 dan 7, 5 lompatan Zohab 25 antara 26, dan 1 lompatan besar 17, 5, 1, 6, 7 ada 50 dan 60. Intip beberapa halaman macam 23 plus 7 dari surah 89 dan 237 muncul melambai ke surah 2, 3 dan 7 macam petunjuk rahsia. Ini permainan mana dia pergi. 3 jurang mengusik, 5 jurang ketawa dan 17 jurang mengejutkan. Macam juara sembunyi-sembunyi. Selama 23 tahun, dari 610 hingga 632 Masehi, jurang ini sepadan dengan kecondongan bumi 23 mempergah, memutar pencarian dengan tepat. Setiap 250 tahun, macam 2055, buju muncul macam bu. Dengan 17 solat berbisik dan 29 hari bulan bersinar, ia adalah pengejaran rumit yang tiada siapa boleh menang. Cari saya. 9 jurang ini, dengan 237 bermain bersama adalah kod rahsia. Kamu tak dapat tangkap ini. Dengan surah 2, 3 dan 7 muncul sebagai bintang sembunyi-sembunyi. Al-Quran 11:88 mengajak kita untuk meneroka hubungan dan corak ini dengan lebih lanjut. Banyak lagi yang boleh diterokai. 29 surah Muqatta'at dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa langit, terutamanya kitaran bulan. Bab ini menggalakkan kamu untuk melihat ke langit dan menghubungkan pengajian Al-Quran dengan fenomena alam, memberi inspirasi kekaguman dan kajian lanjut. Apa pengembaraan kita? Hai kawan-kawan, 29 surah Muqatta'at membawa nombor yang suka berpesta. Selama 23 tahun mereka berhifaz dan menari dengan 119 dan 237 yang ajaib mengetuai keseronokan menunjukkan kepada surah 2, 3 dan 7. Mari kita sertai pesta nombor ini. Apa khazanahnya? Lihat ini. 7 kali 17 sama dengan 119 seperti jabat tangan rahsia di celah-celah. Kemudian, surah pertama 96, 16, 73, jumlahnya menjadi 2,7 menonjolkan surah 2, 3 dan 7. Malah beberapa halaman berpusing dan bersorak 2,7 seperti letupan konfeti yang mengatakan, lihat di sini. Ia adalah pesta matematik yang mengikat 29 surah bersama-sama. Kenapa seronok? Ia seperti taman permainan nombor. Tambah, balik dan ketawa. Selama 23 tahun dari 610 hingga 632 Masehi, digit ini sepadan dengan kecondongan bumi 23,4 degrees, memutar keseronokan dengan tepat. Setiap 250 tahun seperti 2045 2,7 melompat masuk seperti tetamu pesta. Dengan 11 solat bertepuk tangan dan 29 hari bulan melantun, ia adalah permainan mengira yang tiada siapa boleh kalah. Kalahkan ini! Penemuan PPIC ini Southland di Sebans dan 227 mengenai pesta besar. Kamu tidak boleh kengker ini. Berangat sebaiknya. Dengan serat 2,7 sing kira nombor. Korang tertanya-tanya, apa yang menarik tentang huruf-huruf ini? Kenapa ia begitu istimewa sampai boleh tarik perhatian kita dengan sekelip mata?
Cuba bayangkan korang terima satu mesej yang bermula dengan beberapa huruf yang nampak macam rawak. Macam buka sampul surat misteri dan jumpa kod rahsia kat dalam. Mesti korang akan fokus kan? Rasa ingin tahu tu akan buat korang tertanya-tanya apa maksud semua ni. Gabungan 14 huruf ni macam Alif Lam Mim dan Ha Mim adalah adiwira bagi 29 surah yang bermula dengan mukattaat. Huruf-huruf ni macam penarik perhatian, buat kita berhenti sekejap dan fikirkan kepentingan perkataan-perkataan selepasnya. Ia macam satu isyarat, suruh kita beri perhatian pada apa yang akan datang. Ia mengingatkan kita bahawa Al-Quran bukanlah buku biasa. Ia adalah kalam Allah yang penuh dengan hikmah dan panduan. Setiap huruf, setiap perkataan membawa makna yang sangat mendalam. Macam ahli silap mata guna kata ajaib untuk mulakan silap mata. Allah guna huruf-huruf ini untuk tarik perhatian kita dan persiapkan kita untuk mesej-mesej penting dalam setiap surah. Macam satu permulaan ajaib untuk sesuatu yang luar biasa. Tapi kepentingannya bukan sekadar tarik perhatian. Huruf-huruf ini juga berfungsi sebagai peringatan tentang asal-usul Al-Quran yang suci dan strukturnya yang unik. Ia juga menunjukkan kepada makna dan tujuan yang lebih mendalam, mendorong kita untuk berfikir, merenung dan mencari ilmu. Ia menggalakkan kita untuk mendalami Al-Quran, menjelajahi lapisan maknanya dan menemukan hikmah yang terkandung di dalamnya. Anggaplah 12 gabungan huruf ini sebagai blok mainan. Korang boleh susun, atur dan gunakan untuk bina sesuatu yang menakjubkan. Nombor 237 memainkan peranan yang istimewa, menghubungkan blok-blok binaan ini dengan surah 2, 3 dan 7 sepanjang 23 tahun turunnya wahyu Al-Quran. Pen memang hebat. Macam dalam surah Al-Qalam ayat 1, huruf-huruf ini ibarat pena yang menulis mesej suci membangun struktur Al-Quran. Dan ingat, kecondongan bumi 23.42 dan tahun 2045 adalah corak kosmik yang berulang-ulang, sama seperti huruf-huruf ini. Jadi mainlah dengan blok-blok ini. Susun semula, temui corak baharu dan dapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur Al-Quran. 16 gabungan huruf ini adalah blok binaan asas bagi surah-surah mukattaat. Ia sering muncul dalam Al-Quran, setiap satu dengan kekerapan dan penyebarannya yang unik. Nombor 237 adalah kunci penting untuk memahami corak keseluruhannya. Teruslah menjelajah dan korang akan temui banyak rahsia menarik dalam Al-Quran. Jadi, selami, main dengan blok-blok ini dan temui khazanah yang tersembunyi dalam struktur suci Al-Quran. 16 set huruf kata ni macam Alif, Lam, Mim dan Ha Mim adalah hadirin kuasa mega. Selama 23 tahun, mereka mengecas 29 surah. Dan nombor ajaib 237 itu datang macam satu kuasa tambahan untuk surah 2, 3 dan 7. Jom lepaskan kekuatan mereka. 16 gabungan huruf ni memang hebat. Alif Lam Mim muncul 71 kali. Ha Mim meletup 336 kali melintasi 7 surah. Dan yang lain macam Kaf dan Nun turut serta. Jumlahnya 63 kuasa. Surah 42 menyembunyikan dua setiga dudu dalam kod rahsianya, memancarkan sinar laser ke arah surah 2, 3 dan 7. Daripada 28 huruf Arab, ia mencetuskan 27,10 perkataan macam markas adiwira. Al-Quran berkata huruf-huruf itu menguasai. Dan adiwira-adiwira ini memulakan aksinya pada tahun 611 Masihi dengan Alif Lam Mim. Pow! Mereka beraksi selama 23 tahun, sepadan dengan kecondongan bumi 23.4 dedes yang memutarkan dunia dengan tepat. Setiap 20 tahun, macam 2047, muncul macam cas semula kuasa besar. Dengan 12 solat yang memberi semangat dan 29 hari bulan yang bersinar, mereka tidak dapat dikalahkan. Saingi aku. 12 adiwira huruf ini dengan kuasa 237 memang sangat kuat. Korang tak boleh kalahkan mereka. Dengan surah 2, 3 dan 7 melonjak sebagai yang terkuat. Apa pengembaraannya? Hai pengembara, 20 surah mukattaat ini ialah sahabat baik langit dan bumi. Selama 23 tahun, mereka bergabung dengan bulan, bintang, malah serangga dan nombor ajaib 237 muncul seperti high five untuk surah 2, 3 dan 7. Mari kita selami persahabatan kosmik ini. Surah ini sepadan dengan 29 hari bulan untuk bersinar penuh. Ada jurang yang menarik. 17 langkah, 5167 antara 568 yang selari dengan serangga riang-riang 12 tahun yang berbunyi setiap beberapa ketika. Dan inilah bahagian yang menarik. Surah 73 memutar nombornya menjadi dua menunjuk ke arah surah 2, 3 dan 7 seperti jabat bintang dari atas. Kenapa seronok? Al-Quran berkata,
Langit itu mengagumkan. Dan surah ini mengenyit pada bintang. Bayangkan solat 17 kali sehari di bawah bulan 29 hari. Kemas kan? Selama 23 tahun, dari 610 hingga 692 Masihi, mereka bergerak seiring dengan kecondongan bumi 23.4 memutar dunia menjadi pelukan besar. Setiap 20 tahun, seperti 2027 muncul seperti isyarat langit. Ia pesta sahabat yang tiada siapa boleh sertai tiru ini. Penemuan hebat. Kesembilan surah ini dengan 237 menghubungkan langit dan bumi ialah sahabat baik. Kamu tak boleh kalahkan persahabatan ini. Dengan surah Tanan 7 bersinar sebagai juara persahabatan. Apa agaknya pengembaraan kita kali ini? Hai kawan-kawan, 29 surah Muqatta'at ini menceritakan kisah lama dari tahun 619 hingga 632 Masihi. Selama 23 tahun, kisah menakjubkan ini berputar. Dan angka ajaib tua pasti muncul seperti pengembara masa untuk menonjolkan surah 2, 3, dan 7. Jom kita naik mesin masa dan dengar. Apa khazanahnya? Kisah ini merangkumi 23 tahun. Dari huruf pertama pada tahun 619 Masihi hingga yang terakhir pada tahun 632 Masihi. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan Al-Quran. Tambah beberapa halaman seperti 23 plus 7 dari 7 muncul menunjukkan surah 2, 3, dan 7 seperti peta buku cerita. Ini seperti pemburuan sejarah dengan 29 surah sebagai babnya. Mengapa ia menyeronokkan? Ia seperti cerita unggun api, penuh dengan perjuangan, harapan, dan kemenangan besar. Selama 23 tahun, kecondongan bumi sebanyak 23.4 kisah ini dengan tepat, seiring dengan rentak pengembaraan. Setiap 250 tahun, seperti tahun 2024 muncul seperti gema dari masa lalu. Dengan 12 solat yang berkumandang dan 29 hari bulan berlalu, ini adalah helah perjalanan masa yang tiada tandingan. Coba tiru. Penemuan hebat. Kisah lama ini dengan dosa berstoli jilin say mare. It's vis most piken dontolisona. Dengan souls do antikum duchus spaman dahulu. Selamat datang ke pengembaraan kita. Team 1 terdiri daripada 9 surah dari surah kedua hingga ke-15 memulakan perjalanan 23 tahun Muqatta'at. Dan tahukah apa? Nombor 237 memberi tumpuan kepada surah 2, 3, dan 7. 9 surah ini adalah titik permulaan perjalanan kita. Ia merangkumi surah 2, 3, 10, 11, 12, 13, dan 19. Setiap surah ini mengandungi gabungan huruf istimewa seperti Alif Lam Mim dan Alif Lam Ra. Bayangkan halaman-halaman ini beralih ke nombor 3 Dududa. Nombor ini mempunyai kaitan istimewa dengan surah 3 dan 7, mewujudkan corak yang menarik. Dan terdapat jurang, seperti 3 surah antara 4 dan 6 yang menambah misteri. Surah 2 berkata, mari kita mulakan pada tahun 610 Masihi. Anggap dia seperti benih yang tumbuh selama 2-3 tahun, sama seperti kecondongan bumi 23-4 dan setiap 250 tahun nombor 237 muncul, seperti pada tahun 2045. 9 surah ini bersama dengan nombor 237 memulakan perjalanan. Ia seperti cabaran, cuba kalahkan ini. Surah 2, 3, dan 7 menerajui jalan. Tim 1 adalah kumpulan pertama surah Muqatta'at, bernombor 2 hingga 15, memulakan keseluruhan pencarian. Ia mengandungi gabungan huruf tertentu, seperti Alif Lam Mim dan Alif Lam Ra. Nombor 237 adalah hubungan utama, menghubungkan surah 2, 3, dan 7. Tema berulang ini mengaitkan kandungan dengan corak kosmik yang lebih besar, seperti kecondongan bumi 23-4 dan tahun 2045. Dengan memperkenalkan Tim 1 sebagai permulaan, kami menjemput Anda untuk meneroka lebih lanjut ke dalam surah Muqatta'at dan hubungannya. Hubungan pribadi ini menjadikan perjalanan istimewa dan abadi. Selamat datang ke cabaran. Tim 1 terdiri daripada 9 surah dari surah kedua hingga ke-19 memulakan perjalanan 23 tahun Muqatta'at. Dan tahukah apa? Nombor 2 jumlah sebagai pengadil mengukuhkan surah 2, 3, dan 7. 9 surah ini adalah titik permulaan perjalanan kita. Ia merangkumi surah 2, 3, 10, 11, 10, 11, 13, 16, dan 16. Setiap surah ini mengandungi gabungan huruf istimewa seperti Alif Lam Mim dan Alif Lam Ra. Bayangkan halaman-halaman ini beralih ke nombor 237.
Nombor ini mempunyai kaitan istimewa dengan surah 2, 3, dan 7, mewujudkan corak yang menarik. Dan terdapat jurang seperti 3 surah antara 4 dan 6 yang menambah misteri. Surah 2 berkata, mari kita mulakan pada tahun 10 Masihi. Anggaplah ia seperti benih yang tumbuh selama 23 tahun, sama seperti kecondongan bumi 23,4 Tarsis. Dan setiap 250 tahun, non 2337 muncul, seperti pada tahun 2045. 9 surah ini bersama dengan nombor 237 memulakan perjalanan. Ia seperti cabaran, cuba kalahkan ini. Surah 2, 3 dan 7 menerajui jalan. Tim 1 adalah kumpulan pertama surah Muqatta'at bernombor 2 hingga 3, memulakan keseluruhan pencarian. Ia mengandungi gabungan huruf tertentu seperti Alif Lam Mim dan Alif Lam Ra. Nombor 237 adalah hubungan utama menghubungkan surah 2, 3 dan 7. Tema berulang ini mengaitkan kandungan dengan corak kosmik yang lebih besar, seperti kecondongan bumi di 2045 dan tahun 2045. Dengan memperkenalkan Tim 1 sebagai permulaan, kami menjemput entry permulaan major dalam surah Muqatta'at dan hubungannya. Hubungan peribahasa ini Hussein istimewa Bernabidi. Bahagian 5. Pencarian tanpa akhir. Sekarang, mari kita pakai topi detektif kita dan mulakan pengembaraan tanpa henti dalam Al-Quran. Menariknya beberapa surah dengan Muqatta'at seolah-olah mempunyai kaitan yang terus tersingkap. Ambil contoh surah Al-Baqarah, yaitu surah kedua yang bermula dengan Alif Lam Mim. Huruf-huruf yang sama ini juga muncul dalam surah Ali Imran, yaitu surah ketiga, dan Al-Araf, yaitu surah ketujuh, walaupun dalam kombinasi yang berbeza. Pengulangan ini bukan satu kebetulan. Ia menunjukkan kaitan antara surah-surah ini, menggalakkan kita untuk mempelajarinya bersama-sama dan mendedahkan tema-tema yang dikongsi. Tambahan pula, nombor 237 apabila dipecahkan 2 tambah 3 tambah 7, bersamaan dengan 12, bilangan kombinasi Muqatta'at yang sama dalam Al-Quran. Menarik, bukan? Ia seperti teka-teki gergasi yang menunggu untuk diselesaikan, dan pengembaraannya tidak pernah berakhir. Bahagian 6. Mengapa huruf-huruf Muqatta'at ini istimewa? Kawan-kawan, kenapa 29 huruf permulaan ini penting? Saya rasa ia istimewa sebab ia seperti isyarat adiwira Allah di langit, menunjukkan surah 2, 3 dan 7 sangat penting. Seorang ulama terkenal, Imam Fakhruddin Al-Razi, percaya bahawa huruf-huruf ini mempunyai pelbagai lapisan makna yang sebahagiannya mungkin di luar pemahaman kita sekarang. Seorang lagi ulama, Imam Al-Qurtubi, berpendapat bahawa Muqatta'at adalah peringatan tentang kehebatan Al-Quran. Sama seperti bahasa Al-Quran yang indah dan mesejnya yang mendalam adalah bukti asal-usulnya yang suci, begitu juga huruf-huruf misteri ini. Walaupun ulama mungkin mempunyai tafsiran yang berbeza, mereka semua bersetuju bahawa Muqatta'at mempunyai makna yang mendalam dan tidak boleh dipandang ringan. Kehadiran mereka mengingatkan kita tentang kerumitan Al-Quran dan keluasan ilmu Allah SWT. Bahagian ketujuh. Misteri nombor Muqatta'at berfungsi. Bagaimana 29 huruf permulaan ini melakukan keajaiban mereka? Mereka berfungsi dengan menyembunyikan corak seperti 2, 3, 7, seperti jaringan teka-teki untuk menghubungkan 2, 3 dan 7 selama 23 tahun. Surah Baqarah ada surah kedua, Al-Imran ada yang ketiga, dan Araf ada yang ketujuh. Kebetulan? Kami rasa tidak. 14 set huruf seperti Alif Lam Mim muncul 6 kali dalam 29 surah. Muka surat Sant Plaza 7512 dibahagi kepada 32 dan 37. Mereka berada dalam 4 kumpulan 9 jurang dan nombor terbalik menjadi 2/37. Al-Quran berkata, demi pena, huruf memimpin jalan. Ia seperti jaringan teka-teki, tambah, balik, cari selama 23 tahun. Pada tahun 611 Masihi, orang ramai tidak dapat memahaminya, tetapi ia sesuai. 29 hari bulan, 11 solat, dan kecondongan bumi 23,4 sepadan dengan rentaknya. Setiap 250 tahun seperti 2055, juga itu muncul tepat pada masanya. Muqatta'at berfungsi dengan menenun jaringan rahsia, cubalah ini, dengan mengikat 2, 3, 7 dan 7 dengan sempurna. Bahagian 8, apa yang boleh kita pelajari dari Muqatta'at hari ini? Jadi sebagai Muslim muda, apa yang boleh kita pelajari daripada huruf-huruf misteri ini? Pertama, Muqatta'at mengajar kita tentang kepentingan merendah diri.
Ia mengingatkan kita bahawa walaupun kita berusaha memahami kata-kata Allah SWT, ada beberapa perkara yang berada di luar pemahaman kita. Kedua, ia menggalakkan kita untuk sentiasa ingin tahu dan mendalami Al-Quran. Seperti seorang detektif, kita harus sentiasa mencari petunjuk dan kaitan dalam ayat-ayatnya. Akhir sekali, Muqatta'at menonjolkan kehebatan Al-Quran. Ialah bukti asal-usulnya yang suci dan peringatan bahawa ia adalah kitab yang tiada tandingannya. Bahagian 9, kod yang tidak dapat dipecahkan, cabaran sepanjang zaman. Huruf-huruf Muqatta'at kekal sebagai salah satu misteri yang paling menarik dalam Al-Quran. Walaupun maksud sebenar mereka mungkin tidak diketahui, ia menjadi peringatan berterusan tentang kehebatan kitab suci kita. Ia mencabar kita untuk berfikir secara kritis, bertanya dan mendalami lautan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. Ingatlah, perjalanan mencari ilmu sama pentingnya dengan destinasinya. Jadi, teruskan penerokan, teruskan bertanya, dan peliharalah semangat ingin tahu semasa sebelum Quran yang. Prolog, kod rahsia super high kawan-kawan. Bayangkan sebuah buku ajaib Al-Quran, turun dari langit selama 23 tahun, bermula pada tahun 610 Masihi, dengan 114 bab yang dipanggil surah. 29 daripadanya bermula dengan huruf-huruf pelik, seperti Alif Lam Mim atau Kaf yang dipanggil Muqatta'at. Dan saya rasa ia adalah kod rahsia dari Tuhan. Ia berada dalam surah 2 hingga 68 dan nombor 237 menunjukkan kepada surah 2, 3 dan 7. Buku ini adalah pemburuan harta karun kita, 19 bab untuk memecahkan rahsia mengapa 29 huruf permulaan ini 4 kumpulan mereka dan 203 penduduk penting. Ia berkaitan dengan kecondongan bumi 20 ekor pada 12 solat dan 29 hari bulan. Al-Quran berkata, cuba tiru aku, tetapi tiada siapa yang boleh. Bersedia? Jom pergi. Bab 1 huruf misteri bermula, apakah pengembaraan ini? Hai detektif, bayangkan Al-Quran dengan huruf-huruf pelik seperti Alif Lam Mim pada permulaan 29 bab dari 2 hingga 6 lebam. Muqatta'at ini adalah kunci ajaib yang Tuhan berikan selama 23 tahun, bermula pada tahun 610 Masihi. Satu petunjuk, 2-3-7 muncul menunjukkan kepada surah 2, 3 dan 7. Apakah harta karunnya? 29 surah 2, 10, 19, 19, 22, 9, 11. Ia mempunyai 12 gaya Hamim dan muncul sebanyak 663 kali. 4 kumpulan 9, 2016, 5, 32, 7, 36, 2, 58, sampai 3 tahun. Mesej pertama, 56 juta pun dia di surah 27. Dia di Doiri. Mengapa ia seron bersifat masih? Orang ramai mendengar Alif Lam Mim dan berkata, hah? Al-Quran berkata, ini hebat. 22. 4 kepakan seperti burung yang mengepak, sepadan dengan kecondongan bumi 24 gelai dan 11 solat. Setiap 290 tahun seperti 2045, tuba 7 berbisik. Penemuan batu seperti ini dengan begitu adalah kamu tidak boleh mengalahkannya. Peta harta karun dengan surah 2, 3 dan 7 sebagai panduan. Wah, hebatnya. 29 surah Muqatta'at ini dengan 4 kumpulan 9 ruang kosong dan pelbagai datanya adalah kod rahsia 23 tahun. Ianya menghubungkan 114 surah, 6 vim, 2, 3 dan 6 baris ayat dan kecondongan umi 23 mereka menjadi satu keajaiban. Surah 2, 3 dan 7 bersinar terang. Ianya 3 lompatan, permulaan, pertengahan, pengakhiran, dari tahun 610 hingga 2 Masehi, dan berulang setiap 250 tahun. Seperti tahun 2045. Al-Quran berkata, cubalah, tetapi tiada siapa yang mampu. Dengan bintang dan doa pencarian ini tidak pernah berakhir. Ambil Al-Quran dan carilah lebih banyak rahsia. Rumusan kod rahsia 25 surat 4 kumpulannya, 9 ruang kosong di antaranya, kepentingan angka 2 dan pelbagai tanda tanya membentuk kod rahsia yang merangkumi 23 tahun turunnya Al-Quran. Hubungan dan faktor hebat. Kod-kod ini berhubung kait dengan 114 surah Al-Quran, 6 baris ayat di dalamnya, serta kecondongan bumi 23 madras, dan ini merupakan faktor hebat yang menakjubkan. Surah utama tetap penting. Surah 2, 3 dan 7 terus bersinar terang sebagai kunci utama untuk memahami Muqatta'at. Konteks sejarah dan siklus, 3 lompatan, permulaan, pertengahan, pengakhiran dari 610 hingga 63 Masehi,
Dan sifat siklus pola ini yang muncul setiap 2000 tahun seperti tahun 2045 sungguh menarik. Cabaran terakhir dan penerokaan berterusan. Cabaran Al-Quran, cubalah. Zabulan tetap utuh. Dan kini giliran Anda. Pencarian ini tidak pernah berakhir. Dengan bintang dan doa, ambillah Al-Quran dan burulah lebih banyak rahasia. Epilog ini berfungsi sebagai ringkasan akhir yang ringkas yang direka untuk memberi inspirasi kepada pembaca muda. Rumusan ringkas, elemen utama yang diterokai 29 surah Muqatta'at, 4 kumpulan, 9 ruang kosong, 207 dan pelbagai tanda tanya, membentuk kod rahasia. Meraihkan keunikan dan keistimewaan Al-Quran ditekankan. Memberi inspirasi untuk penerokaan lanjut. Seruan bertindak untuk pembaca muda memulakan penerokaan mereka sendiri. Mengekalkan keseronokan. Nada energik membuatkan pembaca bersemangat untuk memulakan pemburuan rahsia mereka sendiri. Epilog ini bertujuan untuk meninggalkan pembaca muda dengan rasa kagum, ingin tahu, dan keinginan untuk terus meneroka misteri Al-Quran. Dengan mengulangi konsep kod rahsia, ia mengukuhkan idea bahawa Al-Quran menyimpan banyak khazanah tersembunyi yang menunggu untuk ditemui, mewujudkan rasa kemungkinan tanpa had untuk pembelajaran dan pertumbuhan rohani.